بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan ilmu dan amalan kita serta ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur beberapa potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml. Kita menyambung daripada ayat 27 sampailah ayat yang ke-31, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sananzuru asadaqta am قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Surah An-Naml ayat 27 hingga ayat 31. Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala, maka berkatalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sananzuru, akan kami lihat, akan kami pertimbangkan, as-sadaqta, adakah kamu bercakap benar ataupun berbicara dengan perkataan yang benar, am kunta minal kazibin, ataupun kamu termasuk di dalam golongan-golongan yang berdusta. Baik, penjelasan berkenaan ayat ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perihal kata-kata Nabi Allah Sulaiman terhadap burung hudhud, yang mana ketika burung hudhud menceritakan kepada Nabi Allah Sulaiman perihal dan kaitan berkenaan dengan negeri Sabak
dan pemerintah mereka, iaitu Ratu Bilqis. Secara sepintas lalu kita riwayat sedikit antara dapatan-dapatan yang diperolehi oleh Nabi Sulaiman melalui berita yang disampaikan kepadanya oleh burung hudhud, yang mana burung hudhud mendapati bahawa negeri Sabah ini dirajai ataupun diperintah oleh seorang wanita. Yang dimaksudkan ialah Ratu Bilqis, dan diberikan kepadanya, dianugerahkan kepadanya bentuk-bentuk perbendaharaan dunia yang selayaknya dipunyai oleh seorang raja yang berkuasa. Bahkan secara khusus burung hudhud menginformasikan kepada Nabi Allah Sulaiman yang mana raja tersebut ataupun ratu tersebut memiliki aras yang agung, aras yang hebat. Dan burung hudhud juga mendapati bahawa ratu ataupun raja negeri Sabah ini bersama dengan kaum-kaumnya bersujud menyembah kepada matahari selain daripada Allah. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah, menganggap baik, menganggap bagus apa yang dilakukan dan diamalkan oleh mereka. Dan syaitan sedaya upaya menghalangi mereka daripada jalan Allah supaya mereka tidak mendapat hidayah. Ini adalah bentuk-bentuk maklumat-maklumat, informasi dan dapatan yang diperolehi oleh Nabi Allah Sulaiman berkenaan berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Disebabkan kenyataan-kenyataan ini, maka Nabi Sulaiman berkata menerusi ayat tadi, sananzuru, akan kami tengok, sananzuru, akan kami lihat, akan kami pertimbangkan berita yang kamu sampaikan kepada kami ini betul ke tak betul, boleh dipercayai ke, boleh dikhawatiri ataupun boleh diragukan, dengan menggunakan adakah kamu bercakap benar ataupun kamu termasuk di dalam golongan-golongan yang berdusta. Kalau cakapan itu adalah benar, maka benarlah burung hudhud. Dan sekiranya dia berdusta, adakah burung hudhud mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini, yakni menceritakan tentang Bilqis dan kerajaannya yang bernama Sabah ni semata-mata nak melepaskan dirinya daripada ancaman yang pernah diancamkan oleh Sulaiman pada dia. Yang mana bila kita baca ayat sebelum ni, Nabi Sulaiman mencari kehilangan burung hudhud. Sebab burung hudhud tidak berada pada kedudukan dan posisi dia dalam barisan ketenteraan Nabi Allah Sulaiman. Akibat ketiadaan tersebut, Nabi Allah Sulaiman mengancamkan kepada dia nak menyiksa dia dengan sekeras-keras siksaan, mengazab dia dengan sekeras-keras azab ataupun menyembelih dia. Adakah dia datang kepada Nabi Sulaiman ni buat cerita macam-macam, reka cerita macam-macam semata-mata nak melepaskan diri daripada ancaman tersebut? Baik, berdasarkan pengalaman Nabi Allah Sulaiman, kita yakin dan percaya bukan hanya setakat Sulaiman ini seorang Nabi, bahkan seorang Rasul Allah, utusan Allah, sekaligus bertindak sebagai seorang pemerintah, seorang raja yang dikenali di belahan timur dan barat, mempunyai wilayah-wilayah jajahan-jajahan yang begitu besar dan luas. Daripada situasi yang digambarkan kepada kita menerusi sejarah-sejarah ini, maka kita boleh buat satu rumusan bahawa Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang adil dalam setiap pertimbangan dia. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang tegas dari sudut kata-katanya, perintahnya, arahannya, larangannya.
Dan begitu juga Nabi Sulaiman adalah seorang yang begitu beradab, beretika dalam setiap tingkah lakunya. Jadi berita yang disampaikan oleh burung hudhud ini bukannya ditelan bulat-bulat. Walaupun sejarah kita tahu burung hudhud ni adalah antara binatang kepercayaan Nabi Allah Sulaiman, salah satu tentera Nabi Allah Sulaiman. Walaupun demikian, bila sampai satu berita kepada Nabi Sulaiman daripada burung hudhud yang jadi kepercayaan dia sebelum ni, dia tak telan bulat-bulat. Dia ambil pertimbangan dulu. Betul ke tak cerita hak kamu habaq dekat aku ni? Betul ke tak berita yang kamu sampaikan pada aku ni, ataupun kamu saja-saja buat cerita semata-mata nak melepaskan ancaman yang telah aku ancamkan pada kamu? Baik, untuk membuktikan kebenaran burung hudhud ini, maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman terhadap burung hudhud? Kalau benar sungguh kamu cerita pasal Bilqis, kamu cerita pasal kerajaan dia, kamu cerita pasal arash dia, izhab bi kitabi haza, maka bawalah kamu akan suratku ini. Allah sebut dalam Quran, izhab bi kitabi haza, kamu bawa surat aku ini, fa'alqih ilaihim. Dan bila kamu bawa surat ni sampai di tempat mereka, maka kamu jatuhkanlah surat tersebut kepada mereka. Jatuhkan surat yang aku suruh kamu bawa tu pada mereka. Summa tawalla anhum. Selepas kamu jatuhkan surat, maka kamu berpalinglah daripada mereka, beredar dari kawasan mereka. Bukan lepas jatuhkan surat balik terus, tak. Tapi beredar dan berpaling agak sedikit jauh daripada kedudukan mereka. Fanzur maza yarji'un. Maka perhatikanlah selepas itu apa yang mereka bicarakan mengenai surat yang baru disampaikan pada mereka. Baik, penjelasan yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia Al-Quranul Azim, selepas mendengar penjelasan daripada burung hudhud, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah menulis sepucuk surat, yang mana segala isi kandungan surat ini Nabi Sulaiman alaihi salam tujukan kepada Ratu Bilqis dan kaum dia. Isi surat ni kepada raja dan pemerintah Sabak tu, Bilqis dan juga kaum dia. Jadi setelah selesai Nabi Allah Sulaiman menulis surat tersebut, kalau kita mengambil maklumat daripada satu lagi tafsir, iaitu tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, didatangkan riwayat bila selesai Nabi Allah Sulaiman menulis surat tersebut, dia melumurkan surat tersebut dengan misk. Misk ni salah satu jenis haruman atau bauan yang kita panggil misk tu. Dia lumurkan pada surat tu dengan wangian, perfume lah yang nama misk. Dan kemudian dia khatamkan surat tersebut dengan cop dia. Kalau kita sebut bahasa ni, lakri. Surat yang penting, surat daripada satu kerajaan, dia ada cop mohor dia, dia lakri. Jadi kemudian surat tersebut diserahkan kepada burung hudhud. Burung hudhud. Jadi di sini ada dapatan-dapatan analisis yang dikemukakan oleh akademik berkaitan isu ini. Ini bukan tafsir, saya sebut awal-awal. Jadi analisis yang dibuat oleh akademik ialah mengapa Nabi Sulaiman mengarahkan burung hudhud yang menghantar surat tersebut, sedangkan di sisi Nabi Sulaiman mempunyai bala tentera yang pelbagai. Kita tahu Nabi Sulaiman ada tentera dari kalangan manusia sendiri. Nabi Sulaiman ada tentera daripada kalangan jin, kalangan ifrit, binatang-binatang yang lain. Tetapi kenapa surat yang Nabi Sulaiman tulis ni suruh burung hudhud juga yang hantar?
mengambil kesimpulan secara andaian yang masih lagi ada ruang rasional dan logik. Mengapa tidak digunakan salah seorang utusan dari kalangan manusia yang memudahkan urusan komunikasi, urusan kalau kita cakap bahasa kampung, berkira orang dengan orang. Aku ni utusan daripada Nabi Sulaiman, datang membawa satu berita, satu surat daripada pemerintah kami Nabi Sulaiman kepada ratu kamu pemerintah Sabak. Orang sembang dengan orang, lagi mudah memahami bahasanya. Mengapa tidak digunakan jin ataupun ifrit? Lagi cepat, lagi pantas perjalanan dan pergerakan mereka. Tetapi mengapa digunakan burung hudhud? Adakah ini ada kaitan dengan dakwaan dan cerita yang dibawa oleh hudhud dan juga perkataan yang disebutkan dalam ayat sebelum ni? Sebab burung hudhud yang bawa cerita ni, jadi untuk membuktikan betul ke ada negeri hak kamu gambar macam-macam tadi, bawa surat aku ni kamu bawa. Nak tahu betul ke tak? Kalau betul-betul lah ada. Okey. Baik. Selepas itu burung hudhud ada dua pandangan. Ini masuk tafsir balik. Ada dua pandangan ulama bagaimanakah cara burung hudhud bawa surat tu selepas diberikan oleh Nabi Sulaiman kepadanya. Bila kata burung, tak boleh bawa dengan tangan. Jadi ada riwayat yang pertama, pendapat pertama mengatakan surat itu diselitkan di bawah sayap. Surat tu diselitkan di bawah kepak burung hudhud ketika dia nak bawa surat tu. Pandangan yang kedua, ada riwayat yang mengatakan bahawa burung hudhud bawa surat ni dengan dia cicipkan melalui paruh dia. Jadi dia kepit dengan paruh dia, maka dia terbang. Riwayat pertama kata dia selit celah kepak dia atau sayap dia. Dan kalau kita melihat kepada konteks burung penghantar surat yang mungkin sudah digunakan sejak zaman berzaman, kalau kita tengok dalam filem pun, antara yang berlainan daripada dua riwayat ni, selalunya kita lihat raja hantar surat pada siapa-siapa, utusan hantar surat balik pada raja. Biasanya walaupun menggunakan wasilah dan perantaraan burung, surat tu diikat pada mana? Surat tu diikat pada kaki kan. Dia ambil kaki burung, dia ikat surat tu kat kaki burung. Lepas tu lepaskan burung. Ada jenis-jenis macam lah. Ada burung merpati, ada burung helang, burung tu, burung ni. Tapi Nabi Sulaiman menggunakan perantaraan burung hudhud tadi. Baik. Bila saja burung hudhud sampai di negeri Sabak tadi, maka dia hinggap di salah satu tempat di kawasan istana Bilqis tadi. Dan di situ burung hudhud melihat Bilqis ini berada di salah satu ruang, yang mana ruangan ini selalunya digunakan oleh Ratu Bilqis untuk menyendiri. Tak ada siapa-siapa boleh ganggu, tak ada siapa-siapa boleh usik dia. Do not disturb ruangan ni. Jadi dia nampak Ratu Bilqis bersendiri, maka dia menjatuhkan surat tersebut melalui lubang atau celahan yang ada. Dia terbang, maka dia jatuhkan surat tu jatuh melalui lubang atau ruangan tadi. Betul-betul surat tu jatuh di hadapan Ratu Bilqis. Bila Ratu Bilqis melihat keadaan dan suasana ni, dia jadi terkejut. Dia jadi terfana seketika kerana kejadian seumpama ini belum pernah terjadi dan dilihat dalam hidup dia. Sebagai seorang pemerintah, seorang raja, adanya utusan menggunakan seekor burung untuk hantar surat pada dia. Jadi mendengung lama sekejap, seolah-olah dia terpaku dengan suasana dan keadaan tu. Kemudian dia lihat burung hudhud tu beredar. Kenapa burung hudhud beredar? Atas perintah summa tawalla anhum, kamu berpalinglah daripadanya. Bukan berpaling saja-saja, ini adalah bentuk adab dan etika dengan pemerintah yang kita hantar surat pada dia. Ini bentuk adab.
Selepas ni surat ni akan dibuka, surat ni akan dibaca. Jadi tidak beradab dan beretika bila kita hantar surat duduk situ juga. Jadi ambil satu kawasan, ambil satu sudut yang agak jauh. Beri peluang kepada orang yang dihantar surat tadi dengan makna orang yang menerima untuk buka dan baca. Selain daripada bentuk keberhatian dan kewaspadaan. Okey. Kemudian tunggu, burung hut-hut tunggu nak tengok apa yang mereka bicarakan. Bila buka surat ni, siapa hantar surat ni kat kita? Jadi dia nak sembang dengan menteri dia ke, dia nak sembang dengan wazir ke, kamu tunggu, kamu tengok dia sembang apa pasal surat ni. Setelah mereka buka dan baca surat ni, mereka kata apa? Baik. Isu yang lebih besar yang kita boleh ambil sebagai pedoman dan pengajaran. Sekurang-kurangnya ayat ni nampak mudah dan simple. Ada 4 taklifan, 4 amanah, 4 tugasan, 4 tanggungjawab yang Nabi Sulaiman berikan pada burung hut-hut. Cuba perhati step by step arahan tersebut. Izhab bi kitabi haza. 1. Surat ni dah siap ditulis, kamu bawa surat ni kepada Ratu Bilqis. 1. Fa'alqih ilaihim. Yang kedua, bila sampai di sana kamu jatuhkan surat ni pada mereka. 2. Yang ketiga, bila dah jatuhkan surat ni, summa tawalla anhum, kamu berpaling dan beredar daripada mereka. 3. Yang keempat, fanzur madza yarji'un, kamu tunggu dan lihat apa yang mereka katakan dan bicarakan mengenai isi surat. Baik. Apa dia persoalan yang begitu unik dan indah dalam ayat ni? Kalaulah Nabi Sulaiman memerintahkan tugasan ini dengan 4 benda tadi sesama manusia, dia tak jadi pelik sangat. Dia tak jadi pelik sangat. Kalau Nabi Sulaiman berurusan dengan manusia, kamu bawa surat aku ni, orang tu, depan tu orang, kamu bawa surat aku ni. Ya, saya akan bawa surat ni. Lepas kamu bawa, kamu bagi surat ni pada dia. Ya, saya sampai di sana, saya akan bagi surat ni pada dia. Lepas pada tu kamu beredar daripada mereka. Ya, lepas saya bagi kat surat kat raja tu, saya akan beredar daripada mereka. Kemudian kamu tunggu tengok apa yang mereka sembang pasal surat tu. Baik. Dia tak jadi pelik, dia tak jadi aneh, dia tak jadi takjub kalau orang yang menerima. Isunya sekarang siapa yang menerima tugasan ni? Burung hut-hut. Jadi akademik membuat analisis, adakah seekor burung hut-hut mempunyai kematangan berfikir dan konteks berakal sama seperti manusia bila dia dapat menjalankan tugasan dan amanah ini sebagaimana diperintahkan. Dengan kata lain, hut-hut memahami semua tugasan tersebut dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Hut-hut, bawa surat aku ni. Ya. Kemudian kamu jatuhkan pada mereka. Ya. Maksudnya hut-hut faham. Kalau burung hut-hut tak faham, kamu bawa surat aku ni, duduk situ dianya. Kalau tak faham, lepas tu kamu lempak pada mereka, duduk situlah dianya. Bagilah, bukan kata 4, 1 arahan pun dia tak faham, tak jadi apa. Sebagai contoh hari ni, kita tak memahami bahasa burung. Burung pun tak faham bahasa kita. Ambil seekor burung, bagi satu surat. Bawa surat aku ni, burung tu apa? Duduk situ, tak ada apa dah. Jadi apakah hubungan sebenar, komunikasi sebenar yang mampu difahami oleh burung hut-hut akan setiap perintah Nabi Sulaiman ni? Dia faham perintah tu dan dia buat satu persatu. Isunya ialah, adakah burung ini satu-satunya burung yang diistimewakan oleh Allah untuk memahami percakapan Nabi Allah Sulaiman sehingga dia berta'amul dan berkomunikasi, memahami dan melaksanakan setiap perintah? Adakah burung ni sekok macam tu ataupun jenis hut-hut lain pun ada kemahiran yang sama? Ni persoalan, tak jadi salah tanya. Adakah
Allah buat special burung huk-huk ni sekok ke, atau segala jenis keturunan huk-huk lepas pada ni ada kemahiran seperti ini? Okey, faham ke tak maksud saya tu? Okey, analisis yang dibuat. Baik. Qalat, berkatalah Ratu Bilqis. Baik, isu yang kita boleh ambil lagi, apa dia? Ni dia kata dapatan analisis ni dia luar daripada tafsir, tetapi dia masih lagi dalam ruang lingkup yang kita boleh bincang. Bila burung hut-hut cerita macam-macam pasal Ratu Bilqis, tiba-tiba Nabi Sulaiman terus tulis surat kan? Terus tulis surat. Okey, salah atau tidak sekiranya ahli-ahli akademik cuba menimbulkan persoalan ini? Contoh, kita baru dengar satu raja, kita baru dengar satu negeri dan cerita macam-macam, tapi kita nak tulis surat ni, agak-agak kita nak tulis bahasa apa? Kadang-kadang tempat kita guna bahasa ni, kita tak tahu tempat tu bahasa apa dia pakai, language apa dia guna, kita tak tahu. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tulis surat menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Sulaiman, berkemungkinan tempat yang dia nak hantar surat tu tak guna bahasa tu. Ni perbahasan. Macam mana Nabi Sulaiman boleh tukar dan agak-agak tahu bahawa bahasa ni mampu difahami oleh tempat yang dia nak hantar surat tu? Faham tak maksud saya ni? Faham tak? Boleh fikir tak? Kita terima satu kawasan. Contoh, burung ni mari cerita kat kita, Ustaz, ada satu tempat tu saya tengok raja dia macam ni, raja dia macam ni, raja dia macam ni, raja dia macam ni. Tiba-tiba, tak apalah, aku nak tulis surat kat negeri tu. Jadi sebelum tulis surat, tidakkah kita terfikir mungkin negeri kita ni kita guna bahasa ni, tapi tempat yang kita nak hantar tu tak guna bahasa yang sama. Jadi kalau sampaikan, tak faham pula apa yang aku tulis, tak faham pula apa yang aku maksudkan. Kemudian tengok ayat tu, cantik ayat tu Allah guna. Fanzur maza yarji'un. Kamu tunggu, kamu lihat apa yang mereka bicarakan. Jadi Nabi Sulaiman suruh burung huk-huk tunggu dan dengar mereka bersembang, dengar mereka bicarakan. Dan timbul juga soalan, adakah burung huk-huk boleh faham macam-macam bahasa? Ni suruh tunggu ni dengar mereka sembang apa. Nak dengar tu mesti menggunakan bahasa. Jadi adakah burung huk-huk faham semua bahasa selain yang dia berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman? Bahasa orang lain pun dia faham, bahasa negeri itu pun dia faham, bahasa tempat ni pun dia faham. Ni kata analisis. Okey, tak apalah yang tu. Qalat ya ayyuhal mala'u. Maka berkatalah Ratu Bilqis, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar, menteri-menteri, wazir-wazir, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku satu surat yang mulia. Hari ini telah dijatuhkan, dengan kata lain telah dihantarkan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Dia guna kalimah kitabun karim. Dia tak sebut surat saja. Hari ini aku terima satu surat seekor burung hantar padaku, tak. Tapi Allah mengungkapkan dalam Quran, dia sebut aku terima sepucuk surat kitabun karim yang mulia. Kenapa Ratu Bilqis menganggap surat ni mulia? Kerana bila dia buka surat ni, buat permulaan tu, lepas burung hut-hut beredar, dia buka lakri, dia buka stempel, cop mohor tu, dalam tu tertulis ayat yang keseterusnya. Tu isi surat tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini datangnya daripada Sulaiman, merujuk Nabi dan Rasul Allah Sulaiman alaihi salam.
dan isi kandungannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alla ta'lu alayya, bahawasanya janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, waktuni muslimin, dan kamu sekalian datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Itu isi surat. Jadi sebab itulah Ratu Bilqis menganggap ini adalah sepucuk surat yang mulia. Bila surat ni dah dibuka, inilah ayat ni cerita, dia panggil menteri-menteri dia, dia panggil wazir-wazir dia. Mari semua kita berhimpun, kita berkumpul dan kita mesyuaratkan pasal surat yang baru dijatuhkan pada aku ni. Baik. Abang azan dulu tak apa, sila-sila. Bila Bilqis bersama menteri dan wazirnya membicarakan mengenai isi surat tu. Jadi surat ni datang daripada siapa sebenarnya? Surat ni datang daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan isi kandungannya tertulis dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Baik. Kalau kita melihat kepada konteks ayat ini, satu benda, bila kata Sabak ini termasuk di dalam Ma'arib dan dia berada di wilayah Yaman. Wilayah Yaman. Yaman ni duk mana? Dia duk bawah pada Mekah, duk bawah pada Madinah. Atas tu ada Syam, lepas tu ada Baitul Maqdis, Palestin dan sebagainya. Jadi sekiranya kita menyifatkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini sebagai seorang raja yang memerintah belahan timur dan barat. Pusat pemerintahan dia di mana? Di Palestin, di Baitul Maqdis. Sedangkan Yaman tu berada di bawah tu ya. Yaman tu duduk bawah tu. Isu dia sebelum ni, bila burung hudhud cerita, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Dia habang kat siapa? Kat Nabi Sulaiman. Aku tahu satu benda yang kamu tak tahu lagi. Dan kalau kita mengambil sifat raja yang memerintah belahan timur dan barat, mengapa Yaman, Ma'arib, Sabak tu terlepas daripada pengetahuan Sulaiman? Kalau kita kata tempat tu jauh daripada Baitul Maqdis kan, hujung-hujung ke, ceruk-ceruk ke penjuru tu, kalau terlepas pandang yang tu, okey lagi. Tapi Sabak tu duduk bawah tu, kenapa seolah-olah bila burung hud-hud cerita, benda tu tak ada dalam pengetahuan Sulaiman? Mengapa benda ni jadi boleh terlepas pandang? Dan begitu juga bila menerima surat tersebut, innahu min Sulaiman, adakah Ratu Bilqis, wazir dia, menteri dia dah pernah mendengar nama Sulaiman sebelum ni? Maksudnya tak jumpa tu nombor dua. Maksudnya dah pernah dengar tak cerita pasal Nabi Sulaiman, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemerintah yang hebat. Selepas terima surat ni daripada Sulaiman. Mereka dah kenal tak Sulaiman sebelum ni? Ataupun mereka dah tahu tak tentang Nabi Sulaiman sebelum ni, atau belum pernah mengetahuinya? Nah, itu bentuk analisis. Baik. Yang tu kita tinggalkan. Cuma ada satu benda yang begitu besar dan penting di sini tentang isi surat. Benda ni dah lama jadi fitnah. Benda ni dah lama jadi permainan yang dimainkan dalam isu yang bersifat keagamaan. Sebab adanya tomahan-tomahan, adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berlapik dan tidak berasas terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebagai contoh tentang isu nama Tuhan. Kalau kita memerhatikan di dalam literature yang biasanya dinisbahkan dan disandarkan kepada keagamaan Yahudi, mereka mengenal Tuhan, satu zat yang mereka namakan dengan Yahweh. Yahuwah. Kalau dalam Bible mereka mengenalkan dengan kalimah Elohim. Tak kira lah nak namakan dia Yahweh ke, nak namakan dia Elohim ke, nak namakan dia Allah ke dalam tradisi Islam,
tak jadi apa kalau sekiranya nama-nama tersebut merujuk kepada zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi beza ni ialah nama. Kalau Tuhan tu juga mereka nak namakan Yahweh, tak jadi masalah. Kalau Tuhan tu juga mereka nak namakan sebagai Elohim, tak jadi masalah. Kita orang Islam guna Allah, tak jadi masalah. Isunya ialah tomahan yang tidak berasas dan berlapik. Nama Allah ni dikenal sejak Nabi Muhammad bawa Islam. Sebelum ni tidak pernah mengenal satu zat Tuhan yang adanya nama Allah kecuali setelah Islam datang. Mari mana nama Tuhan Allah ni? Satu nama yang direka-reka, nama yang diada-adakan oleh orang Islam. Kami kenal sebelum ni Yahweh, kami kenal sebelum ni Elohim, kami kenal sebelum ni nama ni. Ni orang Islam saja-saja reka buat nama Allah ni kepada satu zat Tuhan. Yang mana mereka juga mengatakan bahawa Yahweh yang mereka percaya ni tak sama dengan Allah yang orang Islam percaya. Elohim yang kami beriman ni tak sama dengan Allah yang orang Islam beriman. Bahkan Bani Melayu sendiri ada golongan-golongan tertentu yang mengatakan kalimah Allah ini berasal salah satu dewa bulan Al-Lata tu. Daripada Al-Lata, kan Allah sebut 3 nama dalam Quran tu, Lata, Uzza, Manata tu. Mereka kata serpihan daripada Al-Lata tu sehingga terbitnya kunci kata nama Allah tu. Subhanallah. Ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas. Allah tu seolah-olah dalam sejarah baru muncul setelah Islam, sampai setelah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan ini adalah satu clue yang paling besar bila isi surat Nabi Sulaiman, zaman Sulaiman. Apa yang Nabi Sulaiman tulis? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Siapa Allah dalam surat Nabi Sulaiman? Tengok Allah buka untuk kita. Zaman Nabi Sulaiman ni, zaman Nabi Sulaiman selepas zaman bapa dia, Nabi Daud alaihi salam. Bapa Nabi Sulaiman juga Nabi dan Rasul Daud. Zaman Nabi Sulaiman diperkirakan, dianggarkan 975 hingga 935 sebelum Masihi. Kita genapkanlah buat 1000 tahun. Jadi zaman Nabi Sulaiman 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Muhammad lahir 571. Kita genapkan juga itu jadi 600. Jadi 1600 tahun. Masa tu panjang. Timeline tu panjang. Kenapa tiba-tiba dimomokkan, ditohmahkan nama Allah ni baru muncul, sedangkan 1000 tahun sebelum Masihi Nabi Sulaiman dah gunakan kalimah ni dalam kepala surat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mereka nak cari alasan juga, nak cari reason juga, mungkin Allah tu tak sama dengan Allah. Nabi Sulaiman ni saja-saja ke tulis kalimah Allah ni? Saja-saja ke kepala surat dia Bismillahirrahmanirrahim? Mesti ada pemaknaan yang jelas, pemaknaan yang tepat, yang benar-benar difahami oleh Nabi Sulaiman. Kenapa dia tulis kalimah Allah itu dalam surat dia? Bermakna Nabi Sulaiman dah mengenali lafaz Allah. Otomatik bapak dia juga, takkan bapak tak kenal, anak kenal. Nabi Daud juga sudah mengenali lafaz Allah. Jadi kalimah Allah ni dah dikenali sejak zaman Nabi Sulaiman. Jadi kenapa tiba-tiba cerita baru kenal, baru diadakan? Nampak tak? Nampak tak? Satu benda besar yang Allah buka untuk kita untuk menghancurkan tomahan-tomahan dan momokkan-momokkan yang tidak berasas terhadap agama Islam. Baik. Mana tadi? Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bahawasanya kamu janganlah berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah diri. Surat ni ada perintah dan juga ada larangan. Tapi Nabi Sulaiman mendahulukan larangan daripada perintah. Apa dia larangan? Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku.
dalam surat tu, jangan berlaku sombong. Ni larangan. Hak perintah dia, waktu ni muslimin, tetapi datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Baik, ada 3 penafsiran daripada ulama berkaitan ayat ni. Yang pertama, riwayat daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Yang dimaksudkan ialah janganlah kalian membangkang, menolak, sombong kepadaku dan datanglah dalam keadaan berserah diri. Kalau pandangan Ibnu Abbas, datanglah dalam keadaan mentauhidkan Allah dan ikhlas dengan ketauhidan tersebut. Dan satu lagi pandangan daripada Sufyan Ibnu Uyainah, datanglah dalam keadaan tunduk, dalam keadaan kepatuhan dan taat kepadaku. Jadi secara kesimpulan yang terakhir, ini adalah bentuk dakwah. Bentuk dakwah walaupun cuma melalui wasilah penghantaran surat. Nabi Sulaiman tak dakwahkan pada mereka kepada Allah, tak dakwahkan kepada mereka secara direct dan terus, tetapi melalui surat. Dan ini juga pernah dilalui dalam fasa dakwah Rasulullah. Rasulullah juga telah menuliskan, bukan Rasulullah sendirilah yang tulis, dia suruh, dia perintah sahabat dia tulis atas arahan Rasulullah kepada raja-raja tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu, pemerintah-pemerintah tertentu ketika zaman hayat dan kehidupan Nabi. Dan juga Nabi ada cop sendiri dalam sejarah kan, yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cop ni penting. Kemuliaan satu-satu surat adalah kerana ada lakri, ada stempel dan cop mohor tu. Dan insya-Allah kita akan bahaskan di lain masa berkenaan dengan ayat yang seterusnya, dan kita cerita sikit hubungan kait dakwah melalui perantaraan surat. Ni zaman Nabi Sulaiman, dan kita akan cerita sedikit berkaitan dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daripada beberapa ayat yang kita baca, kita bahas dan tadabbur pada malam ini, sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu, memberikan informasi dan maklumat yang berguna kepada kita, tiada lain semata-mata untuk memahamkan kita terhadap ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan keringanan kepada kita untuk memahami agamanya, memahami syariatnya, dan memberikan kekuatan dan peneguhan untuk kita melakukan amalan dan ibadah kepadanya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.